Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekejap. Orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kita punya sesi Coffee Talk yang siri yang ke-6 dengan umur kitab Al-Fatihah. Tanpa membuang masa, Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama dengan pengarah tim sendiri iaitu Prof. Madia Dr. Zarina. Terima kasih Kak Inang sebab sudi untuk share kita pada hari ini. So saya rasa tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Dr. Zarina lah untuk untuk meneruskan sharing pada sesi talk kali. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dengar kan? Boleh dengar? Boleh dengar elok kan? Dengar. Terima kasih kepada puan pengurusi majlis serta sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Rasa pagi ni kita pun tak tahulah nak cakap macam mana. Cakap sembang-sembang je lah. Cerita-cerita sikit. Okey, saya akan share slide. Ada 2-3 slide. Boleh nampak? Nampak. Boleh. Okey, ni sebelum kita nak start kelas, kita nak tanya dulu. Nak tanya sahabat-sahabat semua. Okey, so sekarang ni ramai duk kata pengurusan tertinggi. Masing-masing kalau bila kita kata Myra tu kan, tak dapat kita nak commercial product. Dia pun akan kata, okay, produk-produk kita banyak dah menang-menang semua tu. Apa tak boleh commercial? Sebab apa tak boleh commercial? Siapa ada jawapan? Soalan bagi-bagi. Soalan pagi-pagi, nak tengok dulu macam mana. Siapa boleh bagi jawapan? Rasa-rasalah kot. Kita macam buat kelas kan. Dania macam ni Dania? Nilai komersial tu tak ada kot. Nilai komersial tak ada. Okey. Lagi orang lain? Ini selalu kalau pengurusan tinggi, orang besar-besar tu semua tu dah menang banyak, dah menang emas, bermah-mah dah menang. Kat mana dah? Siapa yang pernah menang emas kat sini? Saida kan pernah emas kan? Kak Ina, mungkin tidak memenuhi keperluan industri. Mungkin tidak memenuhi sepenuhnya keperluan industri. Okey. Sila. Yang Dr. Aida itu, sebab apa tak sempat nak komersial? Mana yang train yang itu Aida tak? Mana Aida ni? Train tu. Malaysia Train. Sebab apa tak boleh nak komersial gitu? Tadi saya cakap tak dengar Tak buka.
Oh tak buka. Yang saya rasa masalah utama yang kita orang lesson learn juga adalah tak boleh commercialkan tu sebabnya at the first place kita buat produk tu mungkin kita syok sendiri, kita punya pandangan, kita tidak menuju kepada community dulu. Patutnya kita bersama dengan community dulu, fahami apa problem diorang, lepas tu barulah kita buat based on apa diorang punya problem. Biasanya tapi sebaliknya yang berlaku, kita buat dulu. Lepas tu kita maksudnya produk tu tak diperlukan pun. Okay, antaranya. Okay. So betul lah kita sebenarnya sebagai researcher ni gap kita dengan industri terlalu jauh. Sebab kita dok fikir fundamental, basic apa ni kita punya fundamental punya research, tapi di apa ni industri dia nak lain. Saya tengoklah gap dia jauh, dan kemudiannya kita bila kita buat apa ni research, kita hanya tengok kepada KPI kita. Kita nak paper, kita nak KPI research tu siap. Tapi di industri dia akan tengok business model. Okay. Dia akan tengok kita punya dollar and cent, macam mana keuntungan dia. Tapi kalau kita contohnya kita buat ni, saya rasa the best. Dan apa produk yang kita buat tu. Sedangkan dari segi harga dia kita belum tentu lagi. Mungkin benda yang kita buat tu memang baik daripada yang sedia ada, tapi kalau harga dia terlalu jauh, memang tak boleh nak pasarkan jugalah. Harga memainkan satu peranan yang penting lah. Jadi sekarang ni bagus jugalah bakat daripada bahagian alumni UNIZA. Sebelum saya masuk ke topik ni lah, alumni UNIZA dia bawa businessman kepada kita orang ni lah. Kita pernah berbincang lah baru ni, yang saya minta apa ni produk-produk yang dikomersialkan tu. Itu yang ada beberapa produk daripada fakulti, contohnya saya rasa yang Dr. Riz, yang saya ingat lah, Dr. Malini pun ada saya rasa. Jadi dia tengok kita punya produk macam mana dia nak tolong komersialkan. Jadi nama saya Datuk Syakir tu memang sangat berilmu lah, dan dia antaranya dia bekas alumni UNIZA, dan dia juga biasa dia punya bisnes milion-milion. Saya pun tak ni sangat lah, tapi Prof Wana lebih tahulah, dia guru alumni universiti. Jadi dia pun ada join dengan universiti di Singapura untuk ambil produk-produk universiti untuk dikomersialkan. Jadi bila saya tunjuk produk-produk tu, dia tanya saya, apa bisnes model yang kita nak buat? Bisnes model untuk setiap apa ni produk yang kita ada tu. Saya pun tak tahu sebenarnya bisnes model macam mana. Bisnes model yang kita nak propose tu. Contoh dia ni, yang kita tunjuk hari tu, kena tunjuk tanya doktor. Dia kata, macam mana you nak bisnes model untuk tanya doktor tu? Okay, so kita cakap lah yang pernah kita bincang tu hari tu Daniel. Macam mana kita nak buat group pada apa ni, pada klinik-klinik, dan dia akan masuk kat situ, nanti obat tu akan ikut location dia lah. Tapi ROI dia macam mana? So maknanya lebih detail lagi bisnes, dia akan tengok kepada pendetailan dari segi untung rugi dan sebagainya. Tapi masa kita buat sesuatu benda, kita sebagai researcher, kita tak fikir pun. Kita fikir produk itu memenuhi matlamat kita nak output dia lah. Kalau ini untuk nak solve masalah ni, kita hanya untuk masalah tersebut je lah. Itu jadi nampaknya gap jurang di antara universiti dengan industri tu adalah terlalu jauh lagi lah. Terlalu jauh macam mana dia nak apa ni ambil produk kita untuk dikomersialkan. Okay. Jadi hari ni Kena hanya nak kongsi mengenai teknologi readiness level, TRL. Okay. So apa itu TRL ni? TRL ni adalah satu metod kita nak understanding kita punya kematangan kita punya produk tu. Adakah produk ini ada beberapa level? Okey, contohnya rasa ada 9 level lah. Ini TRL ni lebih digunakan di
sebenarnya kepada dana-dana di MOSTI. Jadi level manakah kita punya produk tu. Okay. So ini ada beberapa level lah. Okay, kita tengok daripada 1 hingga 9. Okay, 1, 2, 3 ni dipanggil research. Ini adalah universiti punya, kita berada di sini. 1, 2, 3. Okay, kita ada basic, principle ataupun fundamental. Kita ada konsep, kita formulakan sesuatu benda tu dan kita buat eksperimen kepada apa yang kita buat. Maknanya kita nak tengok lab dia ataupun kalau sistem kalau kita buat sistem, kita tengok fungsi dia tu boleh berlaku tak. Tetapi secara keseluruhan sistem tu kita tak tengok lagi. Kita tengok mungkin kalau kita kata kita nak buat sesuatu untuk proses A, proses tu je yang kita tengok kan. Tapi sebenarnya untuk satu sistem development tu banyak benda lagi yang perlu kita selesaikan. Okay. So level yang kedua ni adalah level dipanggil collaboration. Di development ni, ini adalah lab scale. Level research ni adalah lab scale. Level 2 adalah level development di antara macam mana industri nak matchkan daripada lab scale tu kepada kehendak industri. Jadi yang ke level yang ketiga adalah baru, deployment ni barulah kita pergi kepada commercialization. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, persoalan yang pertama tadi, mengapa produk-produk kita tidak boleh dikomersialkan? Betul, mungkin antara satunya kehendak industri itu mungkin tidak memenuhi. Okay. Tapi kalau memenuhi pun, bila industri masuk kepada universiti tengok, kita duduk kat sini lagi ni. Kita duduk kat sini lagi di level yang masih lab scale punya. Okey, kita nak bagi satu contoh. Okey, satu contoh. Contohnya air wuduk. Okey, kalau siapa tahu air wuduk tu yang tempat nak ambil air semayang, dia punya objektif dia untuk orang sakit dekat hospital. Dia boleh tolak, dia macam mesin air lah. Mesin air tapi air tu sikit je keluar. Jadi target dia itu kalau tak silap dia letak kat hospital ataupun dia nak letak kat Mekah, kat Masjidil Haram. Dekat masjid tu jadi air tu percikan tu sikit. Jadi dia tak perlu keluar pergi ke tandas. Okey, masa dekat research ni, kita akan buat, dari segi basic kita akan study konsep formula dia macam mana. Lepas tu eksperimen dia kita letak kotak tu, dia punya cover tu, cover yang biasa-biasa. Yang dalam tu kita letaklah wiring yang kita buat sendiri macam kita belajar tingkatan berapa? Tingkatan 3 tu kan ada kita sambung wire tu. Lepas tu bekas air tu dia letaknya, Aina tengok itu bekas air biasa yang kita beli tu. Bekas air biasa macam tong air yang biasa tu. Macam bekas minyak tu yang besar tu dia letak situ dia sambung. Lepas tu dia letaklah IoT punya ni sikit, sensor-sensor tu letak sendiri. Okay, so bila dia letak fungsi tu, eksperimen proof of concept tu, fungsi tu boleh berjalan lah. Maknanya air tu keluar, bila kita hulur tangan, dia akan keluar percikan, sensor tu berjalan. Okay, so maknanya fungsi dia ada eksperimen tu yang dia kehendaki dari segi teori dia tu, dia boleh proof benda tu boleh berjalan. Tapi adakah kita, walaupun dia benar MTE, adakah kita boleh jual? Adakah kita boleh komersial produk? Dengan keadaan penyambungan yang macam tu, dengan kita punya body dia macam mana, menggunakan material macam mana, sama jugalah dengan yang produk Pronasir. Okay, produk Pronasir. Skrin tu dia ambil monitor skrin, kat belakang tu dia sambung wiring yang sambung sendiri-sendiri. Okay, so adakah produk macam tu kita boleh jual walaupun kita dah menang dekat iPad dan sebagainya. Faham tak ni? Boleh tak jual produk macam tu? Faham cikgu. Faham. Okay, so bila nak jual, kita kena produk tadi tu, kita kena bawa dulu dekat industri yang memang dia bina
dia buat wiring tadi tu lah. Okay, ataupun dia buat cover semua tu, wiring tu mestilah proper. Contohnya siapa nak beli 10,000 yang pakai tong air macam tu, sambung macam tu. Jadi tak boleh orang nak jual. Jadi dia kena masuk satu industri yang akan keluarkan test dia punya semua durability dan sebagainya. Jadi dari situ contohnya dia akan gunakan material yang macam mana, nak guna plastik ke, nak guna aluminium ke, yang dalam tu macam mana. Lepas tu sambungan dia tu lebih proper macam industri buat lah. Jadi bila kita dah kita join kepada industri sebenarnya dia ambil masa jugalah dia nak test semua tu, dan dia kena ada beberapa kelulusan daripada kerajaan yang dia kena penuhi. Contohnya kalau yang saya kata tadi air wuduk dengan air dispenser, dia perlukan siring. Okey, kalau katakan yang Dr. Komsah punya untuk bahan-bahan kecantikan tu, dia perlukan KKM punya kelulusan. Okey, dan ikut dia punya ni lah. Sebenarnya hari ni Kak Ina nak cover kat sini sebenarnya, kita ni sebagai di universiti sebenarnya kita boleh join dengan industri, dan kita boleh tolong sebenarnya industri yang sederhana ni macam mana dia nak dapatkan grant kerajaan supaya dia boleh win-win situation lah, dia boleh upkan dia punya bisnes dan dia boleh ambil produk kita untuk dia punya bisnes. Okey, jadi di level development ni sebenarnya banyak geran-geran daripada MOSTI. Sebenarnya kalau kita tengok geran-geran daripada MOSTI, dia bukan kepada researcher universiti, dia lebih kepada syarikat panggil apa? Syarikat kecil dan sederhana dah, untuk dia punya nak menolong syarikat tadi. Sebagai contoh, kita nak bagi air wuduk tadi telah kita licensingkan dia kepada satu syarikat. Jadi syarikat tadi dengan yang kita bagi prototype yang proof of concept tadi tu, yang saya kata dia segi wiring yang kita sambung-sambung bodoh-bodoh tu. Okey, jadi syarikat tadi ni akan buat test mengenai material, mengenai penyambungan, mengenai design dan sebagainya, dan dia sebenarnya dah layak untuk memohon dana-dana kerajaan. Contohnya seperti yang air wuduk tu dia tengah pohon dana MOSTI. Okey, dana MOSTI. Jadi sebenarnya kita boleh menolong rakan-rakan di kawan-kawan kita di industri yang kecil sederhana ni untuk dia membangunkan dia punya bisnes, dan secara automatik kita punya produk pun boleh diketengahkan. Jadi dia akan dapat dana dari situ dan dia akan test lah. Okey, itu dipanggil lebih kepada pre-commercialization. Jadi yang air dispenser tu dia dapat dana daripada MDEC lebih kurang silap kayaknya 300,000 lah. Jadi dia dapat grant daripada situ untuk nak samalah konsep dia, nak tengok produk tu sebelum dikomersialkan, dia akan pastikan, dia akan test dulu produk tersebut supaya dia betul-betul tahan dan boleh masuk pasaran lah. Contohnya macam ni lah, takkan dikatakan nak jual produk tadi 5,000. Kita pun belilah produk tadi 5,000 ataupun tak kira lah siapa-siapa beli. Lepas tu tak sampai 2 bulan, tak function dengan baik. Jadi sebenarnya dalam development ni, company tadi dengan dana kerajaan yang diberi tu, dia akan contohnya tadi lah, kalau air dispenser tu dia dapat lebih kurang 300,000, syarat dia grant daripada MDEC. Syarat dia adalah dia kena keluarkan 5 alat tadi tu, dan alat tadi tu bukan untuk dijual. Alat tadi tu untuk dibuat testing dari segi durability, dapat segi sirim dan sebagainya. Maknanya contohnya tadi dia boleh letakkan produk tu di
free je tak boleh jual, dia letakkan di, kalau yang air dispenser tu dia letakkan di pusat-pusat penagihan dadah lah. Kalau air wuduk tu dia boleh letak di masjid, dia boleh letak di hospital dengan free-nya. Lepas tu dia akan collect data macam mana secara functionality dan sebagainya produk itu boleh berjalan dengan baik ataupun tidak. Okey, itu dinamakan pre-commercialization punya produk adalah persediaan untuk dikomersialkan. Jadi hasil daripada grant tu dia akan minta kita keluarkan beberapa biji, beberapa inilah buah tadi tu, alat tadi tu, dan kita akan test di tempat-tempat yang tertentu supaya kita nak tengok sejauh mana keberkesanannya. Okey, itu adalah dipanggil sini lebih kepada pre-commercialization. Dan bila semua tu dah tadi habis dah kita punya fasa tersebut, dana-dana kerajaan yang lain pun banyak lagi untuk ini pre-com. Yang diploma ni adalah untuk perkomersialan. Jadi perkomersialan pun ada mesti keluarkan dana di mana dia bagi kita yang betul-betul lah. Contoh tadi kena kata yang ni untuk test saja, dapat 5 biji dia pergi test, semua dia collect data dan dia dapat dah hasil daripadanya kat mana dia nak tambah baik dan sebagainya. Jadi dia boleh untuk yang betul-betul nak komersial, kerajaan still lagi bagi dana kepada industri tadi untuk keluarkan produk tersebut untuk dikomersialkan. So ini samalah level-level tadi untuk cuma okey, ini tadi kalau ikut tadi ini nak daripada MOSTI lah. Okey, kita adalah akademia di sini di level PRS 1 hingga 3. Okey, collaboration tadi antara teknologi tadilah, antara teknologi daripada universiti dengan industri, macam mana dia ambil kita punya produk tadi, IP tadi untuk dia buat prototype yang betul-betul sebelum dikomersialkan, dan then barulah kita tengok pada industri akan masuk, akan marketkan kita punya produk. Okey. Sedikit ini dana-dana daripada MOSTI. Apa ni? Macam mana nak buat ni? Okey, ni contoh je lah. Okey, boleh tengok dekat MOSTI contohnya ni. Okey, sebagai contohnya kelayakan dia, contohnya syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS dan syarikat pemula untuk start up lah. Jadi Kak Ina dah tengok malam tadi, memang majoriti MOSTI punya grant adalah untuk bukan kita yang mohon, tetapi industri yang mohon untuk dia ambil produk kita tadi untuk dia buat dia punya development lah, supaya sebelum di pasaran dia akan test semua benda lah, dari segi semua benda. Jadi ini dipanggil pre-com lah. Lepas daripada ni dia ada lagi satu dana untuk perkomersialan. MOSTI pun ada jugalah bagi dana tersebut. Boleh tengok dalam MOSTI, dalam webpage MOSTI. Untuk kalau untuk KPT punya grant, dia lebih kepada PRJS lah. PRJS untuk daripada dia nak kurangkan jurang di antara universiti dengan industri. Dia perkenalkan PRJS di mana dia nak daripada fundamental kepada produk yang nak develop. So rasanya itu sahaja yang nak dikongsi. Kalau ada soalan atau pertanyaan bolehlah terkongsi. Terima kasih.
Kak Ina nak tanya, ada success story dok contoh Kak Ina boleh share satu produk kita yang daripada Uniza yang dah memang develop dan berjaya di komersial. Untuk produk-produk di Uniza belum mencapai commercialization lagi. Dia pada peringkat pre-com. Pre-com tadilah kita bagi, maknanya kita contohnya iWudu, iDispenser, kita bagi kepada licensing kepada company. Jadi company tadi dia dapat grant daripada mana-mana agensi kerajaan dan dia develop untuk testing tadilah yang kena kata dalam fasa TRL 4 to 7. Dia untuk testing sahaja dan after this baru dia boleh pergi kepada commercialize. Dia tak bolehlah nanti produk tu nanti kan bila masuk pasaran ada problem kan, siapa yang nak menjawabnya. Macam itulah. Tapi tak ada lagi yang successful yang betul-betul yang masuk pasaran selepas pre-com tu. Kita di peringkat tu lagi lah. Sebab dua produk yang tu belum habis lagi dia punya masa untuk dia dapat pre-commercialization punya grant. Okey, terima kasih Kak Ya. Ina. Yang betul umrah tu Kak Ina bukan dah masuk commercialization Dia isu umrah tu dia licensing juga, dan dia kira boleh jual tapi sekarang pun tak tahulah sejauh mana dia jual tu sebab dia tak report dengan kita. Tapi kalau sistem lain sikit kot. Kalau sistem mungkin kalau kita bagi yang package yang dah siap semua tu, dia bagi dia boleh jual. Tapi kalau daripada fakulti lain tak boleh rasanya. Dia banyak benda lagi yang perlu dilihat lah. Virtual umrah tu bawah licensing lagi gitu. Licensing untuk jual. Okay, jadi kita buka pada semualah. Sekiranya ada siapa-siapa nak tanya soalan, boleh bertanya. Ni boleh tanya pada pengarah Krim Teruh ni. Baik tanya. Kongsi je lah sikit-sikit yang ada. Pun tak tahu banyak juga. Okay, so sekarang nak tanya. Yang produk Dr. Aida dengan Fazli tu, yang apa? Sosfam. TUG tu. Yalah Sosfam. Smart farming. Mesti di prototype baru kan? Kalau nak commercial dia mesti maknanya kita letakkan dia punya, kita test je contohnya kita beli sensor ni, tapi secara nak commercial betul-betul tu adakah boleh? Terus boleh ke macam tu ke macam mana? Kalau ikutkan produk Sosfam tu kita dah apply dah dekat community. Maksudnya sekarang ni kita itulah nak tanya juga pada macam Kak Ina present tadi, nampak dah maksudnya dari segi akademik kita dah ada barang tu dan Sosfam ni memang kita tanya daripada community dulu. Kita build tu daripada community punya problem. So memang diperlukan oleh community. So kita dah buat dan kita dah apply pada community. Kemudian dari segi industri, kita percaya industri pun memang perlukan yang tu. Cuma kat sini saya nampak gap dia tu kat tengah-tengah, collaboration. So kita nak mencari industri mana yang sudi untuk melabur dia kita lacking kat situ. Macam sebelum ni yang dengan Menteri Esko Pertanian. Bila dia present tu kita nampak lah maksudnya ada kita boleh fill the gap tu. Cumanya nak collaboration tu. Dia kena ada industri sebab industri nanti dia akan letak contohnya Dr. Aida punya group research tu ada beberapa benda lah sistem alat A, alat B, alat C. Jadi company tu nanti dia akan keluarkan secara banyak punya satu package lah produk, maknanya nak buat smart farming ni dia kena ada contohnya software, hardware dan sebagainya. Jadi dia kena test dulu betul-betul yang sesuai. Memanglah kita pakai sensor, tapi sensor mana yang paling sesuai, yang paling tahan,
yang paling mungkin harganya dan sebagainya dan cara pemasangan dia, manual dia, semua dari semua segi. Kalau macam tu Kita buat, kita beli macam-macam student, kita beli je gitu, itu sikit kita pasang lebih-lebih kurang aje. Tapi kalau keadaan yang sebenar untuk kita dijual tak boleh macam tu. Contoh kalau macam kita contoh macam produk tu contohnya dah selesai dari segi urusan tu. Maksudnya dah memang okey dah daripada segi implementation. So dah okey. Cuma tapi dari segi pasaran tu kita perlukan bantuan sebenarnya untuk nak connectkan kita dengan industri tu. Yang tu boleh tolong. Nanti boleh masukkan dalam list yang Kak Ina bagi yang baru ni tu. Nanti kita akan kita tengah ni dengan P4P dengan alumni untuk kita panggil industri, tapi baru ni dia dah beritahu dia nak kita propose business plan macam mana untuk nak produk, nak keluarkan kita punya produk dan ROI dia macam mana. Jadi Kak Ina nak ajar business plan ni pun Kak Ina tak pandai sangat. Jadi kita baru ni bincang nanti P4P yang akan panggil dan dia mungkin ajar kita macam mana nak buat business plan tu lah. Sebab nanti kita nak tengok juga mungkin produk yang you punya produk tu ada, orang lain yang similar pun lebih kurang pun ada, tapi dari segi cost, dari segi apa kelebihan kita punya produk tu kena tengok juga. Sebab bila kita berbincang dengan industri, dia lebih kepada keuntungan. Dia tak nampak lah apa mungkin kebaikan kita yang ni sebab persaingan tu akan jadi tinggi lah. Tapi apakah keuntungan yang didapat daripada produk tadi tu. Okey, faham. Maksudnya dari segi business model tu lah yang kita orang lacking. Semua di Nizam ni boleh kata business model tu tadilah dan soon lah akan bekerjasama dengan P4P tu. Okey, faham. Orang lain ada nak sesiapa yang lain ada nak tanya soalan? Ada tak? Dah tu. Okey dah tu. Inovasi ni dah masuk ada PP dah tak? Satu soalan. Boleh dengar? Boleh. Kak Ina, untuk dana commercialize yang krim sedia tu, tahun ni ada berapa produk yang dapat? Dah ada 2 tak silap. So yang tu memang beza dengan yang offer tu, commercialize tu macam mana dia punya ni? Yang tu pre-com juga, pre-com juga. Tapi sebenarnya Lila dulu masa Kak Ina masuk di krim tu 2015, tak ada satu pun produk dikomersialkan. Dan Kak Ina sendiri pun tak faham pun apalah aku ni masuk kat sini, aku tak tahu benda pun, aku tak minat pun. Lepas tu jadi kita pun tak faham sangat macam ni. Tapi maknanya actually pre-com ni bukan untuk dikomersialkan. Memang at the end-nya tujuan dia dikomersialkan. Tapi pre-com ni at the end-nya dia punya output adalah produk tu ready dikomersialkan. Ready maknanya kalau kita buat sistem tu, kalau fundamental DPU 1, DPU 2, kita cuma bagi idea, okey kita guna algoritma ni, formula ni dan mungkin kita boleh test sikit lah data, maknanya okey kalau kita nak tengok dari segi kelajuan dan sebagainya, dia prove that benda tu memang efisiensi dia bagus. Itu di peringkat basic fundamental. Tetapi di pre-com ni kita nak pastikan produk tu betul-betul function semua function IDA-nya, maknanya habis saja pre-com kita dah boleh jual produk tu. Tapi bila kita nak jual, mungkin sistem kita tak nampak lah dia perlukan modal dan sebagainya. Tetapi kalau produk-produk macam tadi, macam hardware tadi tu, contohnya air dispenser, air wuduk, dia perlukan modal juga untuk pre-com. Jadi dia perlukan modal untuk pre-com, bukan untuk commercialization sebab dia nak produce berapa biji tadi tu lah. Bila dia nak produce, dia perlukan dana. Itu dipanggil dana perkomersialan. Jadi sebenarnya banyak agensi kerajaan ni dikeluarkan kepada industri supaya maknanya industri tu ambil produk tadi tu, dia produce lah banyak baru dia boleh komersial. Tapi output pre-com ni sebenarnya adalah produk tu ready di komersial.
Tapi commercialization punya grant maknanya dia keluarkan duit modal kat kita untuk kita produce banyak produk tu, kita pun boleh commercial kita punya produk tadilah. Itu dia punya beza lah. Assalamualaikum. Salam. Kak Ina Mala ni. Aha. Maksudnya sekarang ni dah ada open untuk geran untuk komersialkan produk. Sebab saya terlepas talk Kak Ina pagi tadi. Dia untuk yang baru ni dia bagi, tak silap saya Kak Ina, nama makro rasanya. Makro punya ada dia, tapi tak banyak yang tu, dia bagi 5,000 rasanya untuk komersial. Yang universiti punya lah. Memang boleh mohon daripada Kerim lah. Kalau untuk Ya. projek umrah ni saya boleh mohon lah kot Boleh. Tapi yang sebab tak keluar lagi. Nanti tanya Dr. Aiman. Ada beberapa geran memang tak dikeluarkan lagi lah. Sebabnya dengan ni lah kita settle untuk DPU1, DPU2, ada beberapa geran lagi lah. Oleh kerana pandemik ni memang kita orang pun nak jumpa pun jadi delay sikit lah. Tapi memang ada lah. jadi Tapi yang berbalik universiti punya sikit je lah. Yang universiti punya sikit je lah. Tapi yang nak besarnya pergi kepada MOSTI lah. MOSTI tak sure lain. Banyak lah yang government punya. jadi Tak dengar lah Mala. kan produk umrah ni memang dah dalam memang dah boleh declare sebagai produk yang dalam produk umrah ni. Masalah daripada syarikat yang licensing produk ni. Kita dah Itu buat. ambil dah lagi. Ambil dah lagi soft copy tu. Tak. Memang yang ni memang memang Tak dengar, kan tak dengar Mala cakap ni. Tak dengar, malah putus. syarikat masuk pada syarikat. Mala rasanya kena ulang balik sebab kita lost Mala punya audio tadi. Sebagai researcher ni memang tak tahu nak buat apa dah. Memang tak boleh nak buat apa. Itu ada silap kita lah. Silap kita di Product Free dan di Product Researcher lah. Sepatutnya bila kita bagi kat orang seperti itu memang kita kena ada lah. Macam mana kita boleh tak ada tu? Ada silap kita lah. Kalau ikutkan Mala putus-putus tu Mala. Tak apalah, nanti Mala call balik lah. Kena tak dengar. Tak nak dengar Mala pun cakap. Tak, soft copy tu ada. Kalau nak buat yang saya dah Mala apa? Putus-putus Mala. Tak apa kot, nanti Mala nanti kontak balik lah. Kak Ina, satu soalan. Saya nampak kat sini banyak, mungkin kita ada banyak produk itu mungkin dah ready untuk dikomersialkan. Tapi bersama dengan komitmen pensyarah-pensyarah ni, dia ada komitmen yang tinggi benda-benda lain dan dia pula memang tak faham pasal business model. So nak pergi kepada industri memang dia ada model, dia ada produk, tapi nak pergi kepada industri nak business model lah. Of course lah dia nak tengok keuntungan. So gap dia dekat situ. Jadi macam kalau kita belajar sekalipun business model, mungkin kita tak maksudnya tak faham macam mana business model tu sendiri. So mungkin suggestion ataupun pertanyaan mungkin dah ada, maksudnya mungkin Uniza dah ada tak macam kira macam agent ke kita panggil, maksudnya orang Uniza sendiri dia yang tolong komersialkan, maksudnya dia memahami apa produk kita dan dia
set upkan business model tu untuk pergi kepada industri? Ada tak macam tu atau Sebelum ni memang ada. Tapi tak tahulah kita pergi senarai tu mungkin dia tak faham ke, dia tak berminat ke macam mana. Sebab maksudnya Auduk tu Uniza dia sendiri, hasil dimatchingkan adalah melalui ejen. Ejen jugalah. ejen tu Uniza daripada Uniza ke? Dia orang luar, orang KL. Aha. Sekarang tak ingat nama dia Puan Zuraidah. Dia yang cari kau dan dia minta senarai-senarai tu. Tapi tak tahulah macam mana dia ni sebab kadang-kadang di industri ni dia nak benda lain. Contohlah sekarang ni lah. Macam kata tadi daripada alumni tu Datuk Sakir tu, dia duk tanya kita pasal vaksin. Okey, ada tak Uniza keluarkan vaksin, bukan ada formula vaksin dan sebagainya sebab demand dia on vaksin. Jadi dia memang nak yang tu. Tapi maknanya kita sebagai researcher ni juga kena tengok dari segi keadaan semasa jugalah kan. Memang vaksin tu bukan bidang kita lah. Maknanya mana kita sendiri kena banyak ilmu, kita kena sendiri kena tahu kehendak negara semasa. Itu main point dia jugalah. Mana-mananya industri nak ambil kita punya produk. Kita tak boleh nak kata macam mana, kita macam bidang kita sendiri, macam bidang Kak Ina sendiri, distributor pun payah sebenarnya sebab dia melibatkan kita nak bersaing dengan orang buat contohnya sekarang blockchain. Blockchain tu adalah daripada teori distributed computing. Jadi kita nak boleh nak keluarkan satu benda yang macam tu rasa dulu lagi dah kata maknanya dah kat tangan tak boleh rasanya. Benda-benda macam tu lah. Jadi dengan industri ni kita kadang-kadang tu Kak Ina tengok industri ni industri yang kecil-kecil saja yang kita boleh tolong. Contohnya kalau PPRN. PPRN tu kalau kita ada kawan-kawan kita lah, kawan-kawan kita yang punya industri yang kecil-kecil semua, yang tak besar sangat tapi dia adalah modal dia berapa, ada ikut daripada ni lah, ikut daripada pemberi dana lah. Ada kalau yang mesti tu yang nak 500,000, nak berapa-berapa dia ada kategori-kategori dia. Sebab tengok PPRM tu pernah Kak Ina minta dengan Fazli yang itu sekali, adalah dia ada call ikam. Dia nak test call ikam tu sajalah dari segi nak buat IoT dan sebagainya untuk call ikam. Jadi sebenarnya untuk PPRN yang baru ni lagi mudah. Kalau kita ada kawan-kawan yang kita ada memang dia pun ada bisnes, okey, kita tanya masalah dia apa masalah yang dia nak buat ni, kita solve masalah dia. Jadi itu pun boleh sebenarnya. Tapi industri tadi tu, IKS tadi tu dia kena keluarkan modal sikit lah. Keluarkan modal sebab dia ada, kalau PPRM tu dia ada berapa portion daripada industri, berapa portion daripada kementerian. Tapi sebenarnya boleh menolong. Sebenarnya tujuan kerajaan ni sangat-sangat baiklah. Dia bertujuan untuk menolong dan menaik tarafkan kita punya IKS, industri kecil dan sederhana, supaya mereka lebih baiklah, lebih maju lagi. Jadi sebenarnya kita pergi kepada mungkin saudara mara kawan-kawan dah dulu kot. Rasanya dari segi industri ni. Maksudnya kita kena cari sendiri dululah nak tarik minat tu kan, nak kena hook. Ya, rasa nak payah juga orang lain. Sebab kalau kita dah terkenal sikit kot mungkin boleh pergi kepada luar. Macam Dr. Khairi katalah, orang percaya pada kita. Sebagai contoh yang air dispenser yang tu pun memang mungkin dia cari sendiri. Memang dari segi nampak ni dari segi kawan-kawan dia jugalah. Rakan di antara, maknanya diperkenalkan antara satu sama lain mungkin. Ni atas kawan dan sebagainya. Ya, itu kat situlah gap dia tu. Tapi sebenarnya kita kena beritahu kepada industri tersebut bahawa kalau dia bagi grant kepada kita, sebenarnya grant industri ni kalau dia betul-betul tahu, sebenarnya banyak keuntungan kepada industri. Dia dapat double deduction. Katakan satu company tu dia kena setahun ni dia kena income tax 10,000. Okey, 10,000 dia perlu bayar kepada income tax. Jadi dia beri saja grant kepada kita 5,000 saja. Maknanya 5,000 equivalent tu 10,000 untuk dia. Jadi dia tak payah bayar income tax. Kita kena beritahu dia lah. Kena cakap boleh tapi
Bidang Kak Ina sendiri pun Kak Ina sebenarnya tak reti jugalah. Bidang distributor ni Kak Ina sendiri tak reti juga untuk pergi kepada industri. Tapi bila nak bagi macam tu, dia tak boleh bagi direct kepada produk tu Kak Ina kan? Maksudnya dia still kena melalui Uniza dan Uniza kena open untuk semua, betul tak? Tak, dia boleh bagi direct pada kita je. Kalau Boleh bidang bagi direct? industri tu. Okay. Direct pada kita je. Okay. Tak ada kaitan dengan orang lain pun. Okay, Sebab ada kalau nak dapat gerak industri ni sebenarnya rasa kalau kita baik dengan industri pun, industri yang memang dia bayar income tax lah. Kalau dia tak bayar income tax mungkin payah lah. Memang industri ni kecil, dia tak perlu bayar income tax. Jadi buat apa nak bagi kita pula kan? Tapi dia memang kena bayar. Katakan biasa-biasa dia bayar RM20,000. So dia bagi geran kita RM10,000, automatik dia tak boleh bayar dah RM20,000 tu. Tapi musim sekarang ni tak tahulah. Dr. Rizan ada soalan ke? Nampak macam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sorry, dia ada masalah sikit patah mute ni. Okey, memang ada satu soalan pun berkaitan dengan geran pengkomersialan ni. Apa ni? Nak tahu step dia, langkah-langkah dia. Seandainya kita ada produk, contohnya produk FIP je. Industri dah tengok, dia kata dia menarik, dia tertarik. Jadi apa next step yang kita boleh nak buat dengan industri tu? Kita isi je borang, ada borang yang dekat krim punya dan dia adalah part of industri itulah. Industri tu makna bersetuju surat daripada dia semuanya. Kerana nak cover detail tak boleh kot lah, pada ingat dia punya ni. Tapi dia memang kalau pre-com punya ni kita kena ada collaboration dengan industri. Dipanggil berapa Kak Ana? Pre-commercialization. Pre-commercialization. Okey, jadi Dia itu pakai kena isi borang, dia dulu. tak pakai sistem. Jadi yang ni kita akan tunjuk kita akan bagi dekat industri tersebut untuk diisi sekali macam tu Tak rasanya. Kalau yang pre-com universiti ni, kita yang isi, researcher yang isi dan researcher yang hantar semua surat daripada company bahawa dia bersetuju buat collaboration dengan kita. Tapi yang mostly punya, kena tengok mostly punya, industri yang minta, bukan kita yang minta. Industri yang minta, dia minta surat daripada kita. Dia terbalik lah. Dia minta surat daripada kita, dia yang minta. Kalau yang universiti punya, universiti sikit je. Yang universiti punya, kita yang minta, kita kena ada surat daripada industri yang menyatakan dia sudi buat collaboration dengan kita. Okey, faham. Okey, terima kasih Kak Ina. Okay, rasanya kita pun dah menuju dekat pukul 10. Last question kalau ada. Tak ada kot. Okay, sebelum kita tutup majlis kopi, Kak Ina ada apa-apa lagi nak sampaikan ke? Rasa tak ada dah, cuma mohon maaf lah. Kak Ina pun ada sedikit ilmu, sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman je lah. Banyak lagi lah yang kena belajarnya. Okay. Kalau ada apa-apa boleh ni lah. Terima kasih. Sama. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Prof. Madia, Dr. Zarina atas perkongsian pagi ni yang memang kita perlu banyak info berkenaan yang tu. Terima kasih diucapkan sekali lagi. Okey, sebelum kita tutup majlis, nak bagi tahu kita ada link lah Coffee Talk di YouTube, boleh ulang tayang, boleh tengok. Okey, di YouTube kita ada link yang saya dah share dekat feed official tu, so boleh share dan like. Kemudian nak menyampaikan salam daripada Dekan. Dekan tak bersama-sama dengan kita pagi ni sebab Dekan ada di embassy. Jadi Dekan sampaikan salam untuk semua. Begitu juga dengan TDPI kita, Dr. Kufazli, sebab dia pun dia ada urusan di luar. Okay, so kalau dah tak ada apa-apa, insyaAllah kita akan berjumpa untuk next Coffee Talk kita minggu depan, insyaAllah dengan panel panel yang seterusnya. Okay, terima kasih semua. Saya tutupi dengan Coffee Talk kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih.